Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, kenapa engkau tidak pernah terdidik di tangan seorang syekh, tuk guru yang warak, zuhud, alim dengan liku-liku hukum Allah? Celaka engkau, apakah engkau mahukan sesuatu dengan percuma? Ini sama sekali tidak akan terjadi jika engkau mencari dunia dengan penat lelah. Bagaimana pula engkau hendakkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu dengan percuma? Mustahil. Di mana engkau dari agama sebagaimana yang disifatkan Allah Ta'ala tentang orang-orangnya, yakni hamba-hambanya, di dalam kitabnya dengan banyak ibadatnya. Firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sangat sedikit sekali yang tidur di waktu malam, dan sentiasa di akhir malam mereka memohon istighfar. Surat Al-Dhariyat ayat 17 hingga 18. Apabila Allah Ta'ala melihat kebenaran dalam peribadatan mereka terhadap Allah, dibangkitkan untuk mereka orang yang menyedarkan mereka dan membangunkan mereka dari tempat tidur mereka. Telah berkata Nabi SAW, telah berkata Allah Ta'ala, wahai Jibril, bangunkan si fulan itu dan tidurkan si fulan itu. Hal ini ada dua penafsirannya. Wajah yang pertama, yakni penafsiran yang pertama, bangunkan si fulan sebab dia memang gemar dalam peribadatannya kepadaku. Dia melarikan diri dari segala dosanya. Tolaklah daripadanya tidur dan semua yang memberatkan dirinya. Dan tidurkan si fulan kerana dia itu pendusta dan pembohong. Batil di atas batil, laknat di atas laknat. Biarkan dia terus mengantuk supaya aku tiada memandang wajahnya di antara orang-orang yang bangun malam. Penafsiran yang kedua tentang hadis kursi, bangunkan si fulan kerana dia memang benar mencintaiku dan mahu meminta kepadaku. Syarat orang yang bercinta mestilah menemui kesusahan. Dan tidurkan si fulan itu kerana orang yang tercinta. Syarat orang yang tercinta mestilah diberikan kerehatan. Dia ditidurkan dan direhatkan kerana dia telah menyambungkan terang dengan gelap, sehingga dia menunaikan janjinya dan merealisasikan kecintaannya. Bila telah benar apa yang dilakukan seseorang itu, maka tibalah masa penunaian janji Allah Ta'ala kepadanya. Kerana dia telah menjamin buat semua orang yang menanggung penat lelah dalam peribadatannya untuk diberikan saat kerehatan dengan dia. Kaum ini, jika sudah sampai penujuan hati mereka kepada Tuhan mereka, nescaya mereka akan melihat dalam mimpi mereka hal-hal yang tidak akan dapat dilihatnya dalam masa mereka berjaga.
hati mereka dan kebatinan mereka akan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihatnya dalam masa kesedaran mereka. Mereka akan berpuasa dan bersolat. Mereka akan memaksa diri mereka dengan berlapar dan mematahkan harga diri. Mereka akan menyambung siang dengan malam dengan berbagai-bagai ibadat sehingga mereka mencapai kedudukan di syurga. Bila mereka telah mencapai syurga, akan dikatakan kepada mereka, jalanmu itu bukan yang ini, tetapi jalan yang sebenarnya ialah jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu semua amalan mereka itu akan muncul dari sisi hati mereka. Maka engkau juga, kalau sudah sampai ke jalan ini, nescaya engkau akan menetap di situ dan semuanya akan ternyata bila engkau berada di sisinya. Siapa yang sudah tahu apa yang dituntutnya, nescaya akan mudahlah baginya apa yang dipergiatkan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemahuan dan kekuatannya. Seorang mukmin itu akan sentiasa beramal dalam keadaan penat lelah sehingga dia dapat bertemu dengan Tuhannya. Celaka engkau mendakwa mahu mengikut jejakku, namun engkau menyembunyikan hartamu kepadaku. Kalau begitu engkau telah berdusta dalam dakwaanmu itu. Seorang murid itu tidak punya kamis yang dipakaian dan tidak pula serban, tidak punya emas dan perak bila berada dengan tuan gurunya. Dia makan seperti apa yang tuan gurunya makan. Dia berfana terus di hadapannya, hanya menunggu suruhan dan larangan sahaja, kerana dia sudah tahu bahawa semua itu datangnya daripada perintah Allah. Semua maslahat dirinya di tangan tuan gurunya umpama tali temali yang di dalam pintalannya. Ingat, jika engkau mau menuduh tuan gurumu, maka janganlah mendekatinya lagi, kerana sesungguhnya engkau tidak patut bersahabat dengannya dan tidak boleh mengikutinya lagi. Seorang pesakit jika menuduh tabibnya, yang menuduh doktornya, maka mana boleh dia pulih dari penyakitnya. Muslimin dan muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana keilmuan mereka, dan bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjaya memutuskan hubungan dengan makhluk, dengan memakmurkan hati mereka dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga telah kita jelaskan tentang bagaimana perlunya kita berusaha untuk meningkatkan iman kita sehingga menaiki tangga keyakinan, kemakrifatan dan ilmu yang sebenar, sehingga benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita menjadi khalifah yang melaksanakan perintah Allah dan menegakkan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, di antara kecuaian yang paling besar kita ialah gagal mencari guru yang mendidik kita. Ini kecuaian besar kita. Ketika mana kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika mana kita berusaha menjadi manusia terpilih, ketika mana kita memilih untuk bertenang di sisi Allah, bergembira di sisi Allah, ketika mana kita memilih untuk mendapat pertolongan Allah, mendapat kemuliaannya, mendapat segala nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupa yang menjadi asas utama ialah siapakah guru yang akan bawa kita ke arah ini semua. Kita tengok hari ini, bahkan sebelum ini, tidak ada yang bergelar juara melainkan di belakangnya ada jurulatih dia. Bahkan tidak ada pasukan yang kuat melainkan di belakangnya jurulatihnya. Tidak ada pun manusia dia mampu berdiri tanpa gurunya. Seorang engineer, arkitek, doktor, profesor, di belakangnya gurunya yang mengajarnya, sehingga dia mencapai apa yang dia nak. Sehingga dibina sekolah, dibina universiti, ditempatkan golongan yang mulia ini yang bernama guru, membentuk generasi, membina tamadun, membina kekuatan negara. Semuanya berasal daripada guru. Dan kita maklum semua ini.
Hatta kalau kita pergi masuk gym misalnya, pun kita perlu ada guru, instruktor yang latih kita supaya kita tidak tercedera ketika mana kita berlatih. Ada instruktor. Mana pun kita pergi, kita tak boleh lari daripada orang yang beri kita tunjuk ajar. Maka apatah lagi jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bahawa jalan menuju Allah kita boleh pergi seorang diri, maka kita rugi. Bahkan kita terlaknat dengan perbuatan kita. Kata Syekh Abdul Qadir, celaka kita. Yang ini terlaknat. Bila mana kita cuba lalui jalan ini tanpa guru. Kenapa kita perlukan guru? Kerana pengalaman kita. Pengalaman kita yang begitu cetek. Dan kenapa? Kerana ilmu kita. Kenapa kita perlukan guru? Kerana kekuatan kita. Kita tidak kuat bersendirian. Pengalaman kita cetek, ilmu kita kurang, kekuatan kita. Dan yang keempat, kerana guru ini telah pun sampai di sisi Allah. Dia dah sampai, maka dia tahu jalannya. Kita belum sampai, kita masih jauh. Bagaimana kita nak menghadapi liku-liku ini? Dan yang kelima, kenapa kita perlukan guru? Kerana kita akan sampai masa kita takkan kuat. Sampai masa kita tak kuat. Memang hari ni kita kuat, ke masjid, ke surau, akhirnya kita ditimpa penyakit namanya futur, lemah. Ramai mana orang-orang yang kita lihat nampak kuat, bergaya dalam ibadatnya, tiba-tiba dia jatuh, rebah, dia tak mampu. Memang pada waktunya kita kuat, tapi sampai waktu, dengan tempoh umur, dengan tempoh perjalanan yang panjang, kita mula kepenatan, kita mula lemah. Maka datang guru ini menguatkan kembali kita. Dan kenapa kita perlukan guru? Kerana mereka telah disebut oleh Rasulullah sebagai pewaris Nabi. Kerana mereka adalah pewaris Nabi. Dan jalan ini perlu kita ikuti, jalan yang telah dilalui oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassakum. Sesungguhnya inilah jalan yang aku lalui, jalan yang benar. Maka hendaklah kamu ikut. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nescaya kamu akan bercerai-berai, bersepah, tak akan sampai. Kamu akan bersepah daripada jalan Allah, tak akan sampai. Ini wasiat yang telah Allah wasiatkan. Bahkan menjadi suatu sunnatullah atas muka bumi ini. Seorang tidak mungkin bangun, bangkit, tidak mungkin menjadi bagus tanpa seorang guru. Tidak mungkin. Melainkan orang berkata dia berguru dengan syaitan. Melainkan orang akan berkata dia berguru dengan hawa nafsunya. Melainkan orang akan berkata dia cuma mendakwa, tapi dia tidak mampu buat apa-apa. Maka antara kecuaian besar kita, gagal cari guru kita sampailah kita tua. Ni umur 60-70 tahun, mana guru awak? Tak tahu guru saya siapa. Saya ia belaka. Tak, awak tidak ada guru yang membentuk awak, mendidik awak, mengeluarkan awak daripada kejahatan diri awak. Belum ada. Kerana guru yang sebenar ialah guru yang awak tidak mampu membantah di hadapan dia. Tetapi kalau kita orang yang kita boleh bantah, ia belum guru kita. Sebab umpama kita seorang yang sakit, tuan-tuan jumpa doktor, tuan-tuan bantah je doktor tu. Setiap kali doktor bagi cadangan, beri pendapat, beri rawatan, kita dah asyik bantah. Maka doktor tak akan merawat kita. Doktor akan kata awak pergi klinik lain, jumpa doktor lain. Kerana kalau seorang tu berkata, saya dengar kuliah tu, dengar kuliah ni, ia benar, tapi ia belum benarkan berguru. Sehingga kamu ada seorang yang boleh berkata buat dan jangan buat, dan kamu tidak membantahnya. Jadi macam contoh, kita dalam hidup kita mesti ada mak ayah. Apa hebatnya mak ayah? Dia boleh kata buat dan jangan buat. Dan bila mana kita lawan dia, maka derhaka, masuk neraka. Lalu kita begitu gerun bila berhadapan dengan ibu ayah kita, bila melihat amanah Allah Ta'ala. Kita ada mak ayah, yang mak ni kau cakap apa,
Kalau kita lawan, dia akan kata awak lawan aku ataupun lawan mak Lalu kita seperti lonely dengan kalimah itu. Sebab kita mesti taat mak kita. Lawan ayah ya. Kita lonely dengan kalimah itu. Apatah lagi paling kita takut bila kita mendapat gelaran anak derhaka. Dan kita tahu kesudahan anak derhaka. Walau sehebat mana pun dia, maka dia nama anak derhaka tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab Nabi SAW menyatakan, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada ridha kedua ibu bapa. Baik ibu bapa, mereka ialah antara salah satu peranan yang mereka mainkan ialah mereka menjadi guru kita. Apatah lagi orang yang memang bernama guru yang sebenar. Ibu ayah, antara peranan mereka dalam hidup kita, mereka pernah menjadi guru kita. Mereka ajar kita berjalan, mereka ajar kita bertatih, ajar bercakap. Mereka ajar makan, mereka ajar kita pakai pakaian, mereka ajar kita naik tangga, turun tangga, mereka ajar kita apa yang bahaya, apa yang tidak bahaya. Mereka ajar kita sebahagian daripada solat dan sebagainya. Maka datang guru, sifatnya menyempurnakan apa yang telah dia ajar oleh mak ayah kita. Disempurnakan untuk dibawa jumpa Allah. Maka seorang, saya katakan, kalau dia kata, saya dah dengar ceramah tu, ceramah ni, kuliah tu, kuliah ni, apakah saya tidak dianggap berguru? Ya, tapi tidak berguru yang sebenar. Sehingga kamu dapati seorang guru yang boleh berkata kepada kamu jangan, dan kamu berhenti. Dan dia berkata pergi, maka kamu ikut. Kalau kita tengok anjing, anjing yang disebut sebagai anjing mu'allam, yang disebut oleh Allah dalam suratul Maidah sebagai anjing mu'allam yang terpelajar, anjing yang paling mulia, anjing yang terpelajar. Kalau anjing tak terpelajar, dia jadi anjing kurap, anjing tepi jalan, menunggu masa untuk dibaling batu atau dihalang. Tapi anjing terpelajar, dia ada rumah dia. Anjing terpelajar diberi makan dengan cukup, dibersihkan, dimandikan, dijaga. Barangkali sampai peringkat dia berada di sisi manusia, di atas tilam ni, katil ni, di dalam rumahnya. Baik, kita sebut anjing mu'allam. Apakah keistimewaan anjing mu'allam? Bila disuruh dia pergi, bila dilarang dia berhenti. Kalau si anjing ni dikatakan kepadanya serang ataupun pergi, izhab, dia akan pergi. Disuruh berhenti, maka dia berhenti. Dan dia membawa balik binatang buruan tanpa dia memakannya. Ini panggil anjing buruan atau disebut mukallabin. Mukallabin tu anjing-anjing yang dilatih atau muallamin yang dilatih, sehingga dia boleh bawa binatang buruan tanpa dimakan oleh sedikit, kerana dia terlatih. Kalau sehebat itu anjing dengan nilainya sebab dia diajar hanya untuk mematuhi tuannya, bagaimana seorang yang diajar untuk mematuhi Tuhannya? Anjing yang diajar untuk mematuhi tuannya dapat segala kelebihan. Bagaimana kita yang diajar untuk mematuhi Allah, Tuhan kita? Kita menjadi mulia bila kita terpelajar. Maka yang mengambil peranan ini ialah guru kita, yang didik kita, seperti disebut oleh Syekh Abdul Qadir, yang akan membentuk kita dengan sifat warak yang dia ada, sifat zuhud yang dia ada, sifat alim. Tiga sifat utama yang menjadi sifat seorang guru yang akan mendidik kita. Yang pertama, kita katakan dia warak. Warak menjadikan dia sejauh-jauhnya daripada perkara haram. Demikian juga perkara syubhah. Kerana warak paling minimum meninggalkan yang haram, diikuti dengan meninggalkan yang syubhah, diikuti dengan meninggalkan yang melekakan dan melalaikan. Ini guru yang warak. Bukan guru yang warak yang jalan tunduk kepala, bukan guru warak dinilai dengan pakaiannya, bukan. Warak artinya dia dapat meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya. Dia tak akan terlibat, even dia tak akan terpalit. Dia meninggalkan yang syubhat, yang ada di tangannya semuanya yang halal-halal belaka, yang baik-baik belaka, tak kira apa pun. Yang kedua, sifat guru ini mesti zuhud. Apa maksud zuhud? Dia tahu menilai dunia. Kerana zuhud satu sifat yang berkaitan dengan hati. Artinya dia tahu dunia itu nilainya apa. Sementara dunia itu amanah, dunia itu sebagai bekalan
Untuk akhirat, dunia itu sebagai ujian untuk melihat siapa yang terbaik. Dia tahu melihat dunia dengan sifat dunia. Apa itu sifat dunia? Sementara. Dia tahu ini dunia sementara. Awak jangan tergoda, tergila-gila. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu yang baik, akhirat itu yang kekal. Dunia sementara. Tak mungkin orang yang namanya guru mengajar kita untuk gila pada yang sementara. Gila pada yang kekal. Sungguh-sungguh pada yang kekal. Dia waktu mana melihat dunia, dia tahu dunia ini cuma ujian. Maka boleh tak boleh, tak ada masalah. Ia ujian. Yang dikayakan dengan dunia, ujian. Yang dimiskinkan dengan dunia, ujian. Maka ujian untuk menjadikan kita buat lebih baik. Untuk yang saya selalu sebut, dunia ini adalah peperiksaan yang perlu kita sediakan jawapan yang betul. Sesukar mana pun soalan tadi, ujian tadi, kalau kita ada jawapan yang betul, maka kita berjaya. Kita tak boleh lagi daripada ujian. Kita perlu berusaha mencari jawapan. Kalau jawapan itu tidak ada di sisi kita, cara orang yang lebih tahu tentang jawapan tadi. Kerana manusia, setiap kali dia mampu jawab soalan, dia tenang. Tuan-tuan, kalau kita tanya orang satu soalan, ataupun dengan bahasa mudah kita main teka-teki. Orang kan kalau diteka-tekikan dia jadi susah hati kalau tak jawab. Cuba teka satu benda. Maka kita pun tekalah kepada isteri kita, suami kita misalnya, anak-anak. Dia tak tahu jawapan, dia macam susah hati. Apatah lagi kita kata saya akan jawab, esok saya jawab. Itu pun kalau awak masak nasi misalnya. Tak masak, saya tak jawab. Kerana manusia bila dia lagi mana dia tak tahu jawapan, dia rasa dia bodoh. Bukan dia rasa dipermainkan. Bukan dia rasa kalau dia tak tahu jawapan, dia tak boleh tenang. Bila dia dapat jawapan, dia nampak senang hidup. Oh, ada. Demikian hidup kat dunia, dia cuma soalan yang perlu kita jawab dengan betul. Seorang yang dapat anak sekian-sekian, cari jawapan dia. Seorang yang diuji dengan isteri sekian-sekian, cari jawapan dia. Seorang yang diuji dengan sahabat sekian-sekian, cari jawapan dia. Seorang yang diuji dengan dirinya sendiri, cari jawapan. Bila kita jumpa jawapan, kita tenang. Kerana orang yang zuhud juga mengetahui bahawa dunia untuk cari bekalan. Kalau kita hidup kat dunia, lama mana pun kita hidup, kita nak cari bekalan. Yang kita doa biar panjang umur. Bukan sebab kita nak tengok cucu cicit kita berkahwin. Itu dia datang secara package. Tapi bukan itu matlamat. Untuk kita jadi sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu yang panjang umur dan banyak pula kebaikan dia. Kita nak panjang umur masuk 60, 70 sebab saya nak buat baik banyak. Semua orang tahu dengan tempoh panjang kita dapat menghasilkan lebih banyak nikmat. Orang kalau nak kaya, dia perlukan masa panjang untuk kumpul duit. Orang kalau nak berjaya, dia perlukan masa yang panjang untuk dia peroleh kejayaan. Maka kita hidup kat dunia, kita melihat dunia ini, selagi mana Allah panjangkan umur, lepas 60 Allah beri lagi kita 63, masuk 70, saya nak banyakkan amalan. Maka demikian guru yang zuhud melihat dunia dan diajar pada anak murid, macam mana kamu nak tengok dunia. Tapi yang tengok dunia macam matlamat, dunia seperti Kaabah untuk disembah, dunia seperti air arak yang memabukkan, yang menjadikan dia mabuk, bukan binasa dan tenggelam, bukan hanyut dalam arus deras dunia, sehingga dia tak tahu nak ke mana bila dibawa arus dunia. Dia tidak mampu melawannya, akhirnya ikut arus yang berakhir dengan kebinasaan. Guru ini, dia zuhud, artinya dia tahu macam mana nak ajar kita melihat dunia. Akhirnya kita lihat dunia sebagaimana mata mereka, yang kita katakan sementara, cuma ujian, untuk cari bekalan. Dunia ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sifat ketiga, dia alim dengan segala liku-liku hukum Allah. Maknanya
Dia tahu kalau ini alamat apa, ini alamat celaka, ini alamat bahagia, ini alamat Allah terima, ini alamat Allah tolak, ini alamat Allah Ta'ala redha pada dia, ini alamat Allah murka pada dia. Dia dapat mengetahuinya. Ini tanda Allah sayang pada kamu. Ini tanda Allah nak beri peluang kedua kepada kamu. Ini tanda Allah SWT beri amaran kepada kamu. Maka setiap benda yang berlaku dalam hukum Allah padanya, yakni takdir Allah. Bila sebut tentang liku-liku hukum Allah, yakni takdir Allah, yang alim ini mereka dapat menterjemahkan kenapa takdir Allah itu berlaku pada kita. Dia tanya, Ustaz, kenapa saya ditakdirkan begini, begitu? Maka mereka yang tahu ini dia akan berkata, kerana Allah Ta'ala nak suruh kamu lebih kuat, kerana Allah Ta'ala nak beri kamu darjat, kerana Allah Ta'ala nak kafarahkan dosa silam kamu, kerana Allah nak perkenalkan kepada kamu dengan hamba-hamba yang baik, kerana Allah nak suruh kamu bermunajat, kerana Allah ingin mendengar suara kamu, kerana Allah ingin supaya kamu merasakan diri kamu lemah, tak ada apa-apa. Kerana itu Allah uji kamu dengan ujian ini. Maka mereka yang namanya guru, dia mampu menterjemahkan takdir Allah yang berlaku pada kita. Kita orang awam meraba-raba, kenapalah saya diuji macam ni. Seorang bertanya, tak tahu jawapan, kenapa Ustaz isteri saya macam ni? Saya dah sayang dia sungguh-sungguh, tapi dia begitu begini. Seorang isteri pula berkata, Ustaz, kenapa suami saya macam ni? Saya dah berkorban banyak untuk dia, tiba-tiba dia begitu begini. Seorang berkata, Ustaz, kenapa anak saya macam ni? Saya dah didik dia dari kecil, hantar sekolah agama, atau tahfiz, suruh begitu begini, tiba kenapa jadi begitu? Seorang bertanya. Demikian kita bertanya tentang kenapa takdir Allah datang agak keras kepada kita, atau datang dalam keadaan kita tak suka sungguh-sungguh. Maka mereka yang bernama guru, dia dapat menterjemahkan takdir itu kenapa berlaku. Kerana mereka orang-orang yang faham tentang liku-liku takdir Allah. Kerana setiap takdir Allah itu dia berlaku dengan sunnatullah, dia berlaku dengan hikmah, dia berlaku dengan keadilan. Maka kita bila duduk berteleku ataupun duduk dengan guru kita, akhirnya kita tenang dengan apa yang Allah takdirkan. Ini ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia melawat seorang yang sakit. Yang sakit ini mengeluh kerana sakit. Dia tak mampu ke masjid, tak mampu ke surau, tak mampu pergi belajar, tak mampu buat baik sebagaimana dia buat. Dia begitu bimbang. Datang orang alim ni, sahabat Rasulullah SAW. Dia kata, sakit kamu ini baik untuk kamu. Yang pertama, katanya, dengan sebab sakit kamu ini, maka Allah Ta'ala mengampunkan setiap dosa kamu. Setiap dosa kamu, daripada setiap sendi ujung jari yang kamu sakit, ia adalah penghapus dosa kamu. Dan yang kedua, katanya, kamu tetap dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan walaupun kamu sakit. Kan Nabi SAW menyatakan demikian. Seorang bila sakit, dia tetap mendapat pahala kebaikan yang dibuat ketika sihat. Kemudian yang ketiga, katanya, sekiranya kamu sembuh dengan mendapat pengampunan Allah. Dan sekiranya kamu mati dengan mendapat pengampunan Allah. Maka lelaki ini cukup seronok dengan sakit dia. Tidak lagi dia mengeluh. Kerana dia mula mengetahui perjalanan takdirnya. Kenapa dia sakit? Atau seorang yang miskin pun tak tahu kenapa saya miskin sesudah saya berusaha keras. Saya, Ustaz, pergi kursus jutawan. Saya baca buku bagaimana nak jadi jutawan. Saya berkawan dengan para jutawan. Tapi saya tetap menjadi orang fakir miskin. Kenapa? Maka dia seperti tidak mampu membaca takdirnya. Walau ia jelas. Maka datang seorang alim beritahu dia bahawa Allah Ta'ala berfirman, di kalangan hamba-Ku ada yang aku kayakan dia, kalau aku miskinkan dia, dia menjadi kufur. Di kalangan hamba-Ku ada yang aku miskinkan dia, kalau aku kayakan dia, dia akan jadi kufur. Barangkali kamu termasuk dalam salah satunya. Maka dia mulai tenang dengan kemiskinannya.
Bukan bererti dia tenang untuk tidak berusaha. Dia tenang dengan takdir itu sambil dia berusaha. Kerana usaha itu sebagai satu ibadat, tapi bukan satu cara untuk mengubah. Tuan-tuan, mula-mula kita lihat usaha itu ialah cara kita ubah. Semua orang berfikir demikian. Setiap kali dia berusaha, itu cara dia nak mengubah situasi. Tapi lama-kelamaan dia mengetahui bahawa usaha itu cuma ikhtiar, ibadat. Tuan-tuan, betapa ramai orang berusaha untuk sembuh dan dia tak sembuh. Ketika mana dia menyangka pada mula-mula dia sakit bahawa usaha itu akan ubah, akhirnya dia tak mengubah apa-apa. Kekal sakit bahkan makin teruk. Dia kena kanser stage 1, dia pun mula berubat. Doktor bagi semua taklimat, segala obat. Dia mula mencari semua tempat. Dia mula berpantang dan dengar segala nasihat. Dia mula berdoa dan bermunajat. Dia mula buat apa sahaja yang orang beritahu dia supaya buat. Akhirnya naik stage yang kedua. Dengan segala usaha dia, maka dia terus melipat gandakannya, menghabiskan segala duit dan hartanya, tekun dengan segala pantang larangnya. Tiba-tiba dia naik stage yang ketiga. Maka dia masih ada sisa-sisa usahanya untuk dibuat dengan harapan dia akan sembuh. Tapi ketika itu harapannya lebih kuat daripada usahanya, sebab dia nampak usahanya tak boleh ubah. Datang stage yang keempat. Ni kanser stage keempat. Doktor pun dah bagi tarikh mati lah. Awak ni mungkin hidup lagi 2 bulan. 2 bulan hidup. Mungkin lepas raya haji awak mati, lepas raya puasa awak mati. Maka ketika itu dia mula melihat bahawa usaha bukan mengubah apa-apa, tidak mengubah apa-apa. Dan mula ketika itu dia tidak lagi mengharapkan kesembuhan. Kalau dia orang beriman, dia mengharapkan keampunan, dan dia mengharapkan mati yang baik. Dia mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Kalaupun dia ikhtiar kali ini hanya kerana satu ibadat, maka dia sudah memperolehi apa tujuan ikhtiar. Tentang hakikat ikhtiar bukanlah untuk kita mengubah sesuatu. Walau itu yang kita cuba lakukan, ubah. Tapi sampai peringkat kita mengetahui bahawa kita berobat dan sebagainya sebagai satu perintah Allah pada kita, satu ibadat. Hari ini saya berobat sebagai satu ibadat. Saya tahu bahawa dia tidak mampu mengubah apa yang Allah takdirkan, tapi Allah menyuruh saya berusaha, berikhtiar sebagai satu tuntutan dan sebagai satu perintah Allah. Maka yang menjadi hakikat, dia mula faham bahawa dia perlu menerima takdir Allah. Ini yang saya katakan kalangan kita manusia. Kita melihat pada permulaannya bahawa segala usaha kita mengubah. Kita katakan bukan hakikat mengubah. Kalau ia hakikat mengubah, setiap orang berusaha dia boleh ubah. Setiap orang berusaha dia akan boleh ubah. Ternyata ramai orang dia usaha keras tapi dia tak mampu ubah apa-apa. Kenapa? Untuk kita mengetahui usaha kita tidak boleh mengubah takdir Allah, tapi usaha kita sebagai satu daripada ketaatan kita pada Allah. Sebab itu kalau kita berobat kerana kita melihat ia satu ibadat untuk berobat, di situ kita akan dapat tenang. Tapi kalau kita berobat kita nampak ini cara untuk sembuh, kita tak akan tenang bila tak sembuh. Lalu kita akan marah segala-galanya. Obat kita marah, doktor pun kena marah sekali. Sebab kita tak faham kenapa kita berusaha. Tuan-tuan, kalau saya katakan usaha semua mengubah keadaan, maka tak akan ada orang miskin atas dunia. Kerana semua orang miskin juga bekerja keras. Kadang-kadang mereka bekerja 2-3 jenis pekerjaan, tapi keadaan mereka juga begitu. Ni semua orang politik akan menang pilihan raya sebab mereka juga berusaha memenangkan rakyat mereka, memenangkan hati pengundi mereka. Dan sekarang mereka juga tak berjaya. Datang yang calon kena pun tidak. Masuk gelanggang politik pun baru setahun jagung. Misalnya, dia menang pula. Yang berusaha kakak umbi ni tak menang. Supaya kita tahu, usaha bukan hakikatnya mengubah sesuatu. Usaha hanya satu cara untuk tenangkan hati kita. Contoh bila kita orang rumah kita sakit, bila mana kita bawa ke hospital, kita pun tahu bawa dia bukan sembuh terus, tapi kita tenang sebab kita dah jalankan tanggungjawab sebagai suami.
Kalau tidak, isteri ni akan kata, abang saya sakit, abang pun tak bawa hospital. Orang pun akan kata, dia tu, isteri dia sakit, dia biar je kat rumah, tak bawa hospital. Baik, realiti kita bawa pasangan kita ke hospital untuk kita tenang, bahawa kita dah jalankan apa yang menjadi tanggungjawab kita. Masalah dia sembuh tak sembuh, itu urusan Allah. Dan isteri juga, waktu kita dah bawa dia ke hospital, dia pun tenang. Dia tenang, dia dah melihat suami dia buat tanggungjawab dia. Jadi ikhtiar di situ untuk apa? Dia untuk tenangkan kita. Dan kita tahu ia bukan membuahkan hakikat yang kita nak, kerana ialah takdir Allah. Oleh sebab itulah kita perlu kepada guru-guru yang mampu memahamkan kita kepada liku-liku hukum Allah, yang ini takdir Allah. Akhirnya kita faham, setiap takdir Allah, dia berbicara sesuatu yang kita tak faham. Tapi setiap takdir itu dia berbicara. Kenapa berlaku macam ni pada kamu? Dia berbicara. Tapi kita tidak mampu mendengarnya, sebab dia tidak berbicara dengan lisan, dengan perkataan, sehingga boleh didengar oleh telinga zahir kita. Tapi dia berbicara dengan hikmah, kebijaksanaan, sehingga orang ni faham. Sebab tu tuan-tuan lihat, bila seorang dia faham takdir Allah, dia benar-benar bijaksana. Orang yang tak faham takdir Allah, dia akan menjadi gila. Dia menjadi orang paling bodoh dalam hidupnya. Dia terus mengeluh, dia terus putus asa, dia terus kecewa, sebab dia tak faham. Kerana orang yang paling cerdik, yang paling bijak memahami segala takdir Allah pada dia. Kerana saya katakan, setiap takdir Allah berbicara pada hamba-Nya. Kenapa aku buat kamu begini? Supaya kamu jangan jadi begini. Kenapa aku buat kamu begini? Supaya kamu tahu itu dan ini. Kenapa aku buat kamu begini? Supaya kamu tahu ada yang berkuasa lebih pada kamu. Ini bicara takdir. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita ni macam, tuan-tuan tak reti bahasa. Tuan-tuan orang Melayu tak reti bahasa Jepun sebagai contoh. Ada seorang Jepun yang bijaksana bercakap dengan tuan-tuan. Dia nak beri ilmu, tapi dia cakap Jepun. Kita kelik-kelik dengar tak faham. Sehingga kita ada seorang penterjemah datang. Dia beritahu, diberi suatu tips yang amat bagus. Akhirnya kita mula mengangguk faham. Asalnya kita cuma mengangguk Jepun. Jepun cakap, kita pun hype mengangguk Jepun. Kemudian mula kita mengangguk faham. Oh ini. Dan demikian juga saya katakan, takdir dia bercakap dengan bahasa yang kita tak faham. Tetapi ada yang faham. Siapa? Guru. Para ulama. Mereka faham takdir Allah. Mereka diajar, mereka diberi tahu oleh Allah dengan asas setiap takdir Allah. Ma qadallahu laka qada'an ila kana khairan laka. Tidak Allah memutuskan sesuatu ketentuannya pada kamu melainkan baik untuk kamu. Mereka faham apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Kullahu khair. Aneh urusan orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu, wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka baik untuknya. Kalau dia diuji dengan kesusahan, dia bersabar, maka baik baginya. Dan kebaikan ini tidak diperoleh melainkan oleh orang beriman. Sebab orang beriman faham, dapat sesuatu yang baik, alhamdulillah. Dapat sesuatu yang dia zahir tak suka, dia akan sabar. Dan dia memaham takdir Allah dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali sesuatu yang kamu benci itulah baik untuk kamu, dan barangkali juga sesuatu yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Allah tahu dan kamu tak tahu. Akhirnya orang beriman, asas dia dalam menerima segala apa yang berlaku dan menerima segala nikmat atau pemberian yang disebut oleh Allah Ta'ala, likai la ta'sau ala ma fatakum, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak terlalu sedih dengan apa yang terlepas dan tidak terlalu gembira dengan apa yang datang. Kenapa?
Barangkali yang terlepas itu, yang kita sangka baik itu tidak baik, biarkan dia terlepas. Dan juga jangan kita terlalu gembira dengan apa yang datang. Barangkali yang datang ini ada ujian lain yang sedang menagih kita. Ini kita katakan guru. Baik, kenapa kita perlukan sungguh-sungguh guru? Bila Syekh Abdul Qadir kata kamu ni, kalau hal dunia berpenak lelah, macam-macam hela, tapi bab akhirat nak percuma. Guru pun nak percuma. Baik, kalau hal dunia semua gurunya ditatang sepenuhnya. Ni bayar juta-juta untuk urusan dunia. Tak ada orang mencelanya. Kalau disebut saya ada satu kos, saya bayar 2 juta setahun. Tak ada mencelanya. Bahkan orang kata bagus kos ni. Yang ni pula bayar 8 juta. Oh, ini lagi bagus. Lagi tinggi, maka orang nampak dia bagus. Tak ada orang mencela dia. Tapi bila dia berhadapan dengan guru yang akan didik, oh ini guru percuma. Ini belajar Quran pun nak percuma. Tapi bab lain dia bayar. Belajar berenang, ayo. Berapa awak bayar berenang? 5,000 saat sebulan. Berapa kali berenang? 3 kali seminggu. Bayar 5,000. Tapi pandai berenang kenapa nak duduk dalam air ke apa? Ni yang belajar berenang sebab 5,000 sebulan. Nak duduk dalam air? Ke nak berkahwin dalam air? Beranak pinak dalam air? Ilmu tu kamu guna berapa kali setahun? Sekali-sekala je guna. Kita pun pergi kolam. Pada kolam tu 4 kaki setengah tak payah berenang. Jalan je dalam tu. Maksudnya sungguh. Tapi bila akhirat no. Ini tak boleh. Ini dipanggil tunggang agama. Dia panggil tunggang agama terus. Dia telah menghina dirinya sendiri. Maka bila hal dunia dia terus berkata, oh ini keperluan. Ini untuk benda ni. Bukan bermaksud bahawa guru ini tuan-tuan perlu bayar dengan persyaratan dia. Bukan begitu. Tapi kita memahaminya. Kita faham bahawa kalau kita mengetahui dalam hal dunia kita tak pernah tahu, kita tahu dia tak mungkin percuma. Kita parking kereta pun bayar. Kita parking kereta, kita tahu. Ada restoran tuan-tuan duduk je kena bayar. Walaupun tuan-tuan tak makan. Dia charge duduk. Saya masuk satu restoran. Duduklah. Dia ada charge dalam bil itu, charge duduk. Tapi bukan di sini lah, dia charge duduk. Kan dia disiapkan aircon dan sebagainya, dia charge. Intinya aneh, kita boleh terima. Kita boleh terima. Ni kita lalu jalan bayar tu, kita boleh terima. Itu jalan untuk pergi Kuala Lumpur, bukan jalan menuju Tuhan. Jadi tuan-tuan bayar semua kelebihan dia. Tapi bila akhirat, kita semua nak percuma. Kita semua nak percuma, kita semua nak mudah-mudah. Mudah-mudah. Jadi kalau boleh buat sikit tu masuk syurga. Tu ramai nak ikut ayah ping, ayah pan, semua nak ikut jadi macam gini. Sebab apa? Kira mudah. Dia tiup lebih kurang masuk syurga. Tidak ada mujahadah. Jelaskan bila kita mengetahui untuk mendapat akhirat, kita juga mesti berpenak lelah. Penak lelah untuk dapat akhirat ini dinamakan mujahadah. Dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala berfirman, wajahadu fillah haqqa jihadi. Dan surah Al-Hijr ayat 78. Dan mereka ini berjuang pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Kata Abdullah bin Mubarak, maksud berjuang pada ayat ini ialah mereka melawan hawa nafsu mereka. Lawan hawa nafsu mereka. Untuk mendidik hawa nafsu mereka. Baik, bila kita sebut mujahadah, yang merupakan kunci kepada hidayah. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, fal mujahadatu miftahul hidayati la miftahalha siwaha. Satu-satu jalan untuk dapat hidayah ialah mujahadah. Berpenak-penak, bersungguh-sungguh. Kerana tidak ada kunci selain itu. Tuan-tuan, kita kalau buka pintu atau start kereta, kunci kereta hilang, kita tahu tak akan ada yang boleh start kereta melainkan kunci itu. Kalau orang bagi kunci kereta lain, tak boleh. Ini bukan kunci dia. Kita bila nak dapat hidayah, kita nak buat cara bersenang-senang, tak boleh. Oh, hidayah itu perlukan mujahadah. Baik, kenapa hidayah ini perlu mujahadah? Kita perlu kenal siapa kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dalam banyak ayat Al-Quran untuk kenal siapa kita. Supaya kita tahu untuk baiki diri kita perlukan sungguh-sungguh mujahadah.
Untuk baiki diri kita benar-benar perlukan satu belanja yang besar. Untuk mendidik diri kita. Segala dunia ni kita akan belanjakan untuk didik diri kita. Sebab ini projek yang paling besar untuk memastikan orang ni dan kita masuk syurga. Tuan-tuan, kita kalau tahu projek itu untung besar, tuan-tuan sanggup belanja besar atau tidak? Projek ni untung besar, kita akan belanja besar lah. Kita projek kita lagi besar pada tu, apa dia? Syurga. Bila projek kita ni nak masuk syurga, kita kena keluar belanja lebih besar, masa lebih banyak, kesungguhan yang lebih. Ya, itu secara logiknya begitu. Baik, kenali diri kita. Kenapa kita perlukan guru? Satu. Yang kedua, kenapa kita perlukan mujahadah? Bersungguh-sungguh berpenatlah. Kenapa? Sebab diri kita, tuan-tuan, jiwa kita ni pelik, aneh. Terlalu aneh. Kejahatan diri kita juga suatu yang tidak dapat kita ramalkan. Kejahatan singa kita dapat ramal dan kita dapat sekat. Singa ni, tuan-tuan, dalam kawanan binatang, dia cuma dapat seekor, yang lain dia tak usik lagi. Dia tak akan usik yang lain. Seekor tu pun seminggu, 2 minggu. Makanya ni binatang-binatang lain dah boleh meragut rumput dengan aman. Ni seganas-ganas singa, tuan-tuan kurung dia dalam sangkar, maka kita dah boleh stopkan kejahatan dia. Tapi diri kita, nafsu kita khususnya, tuan-tuan tak mampu penjagakan dia, melainkan dia tetap beraksi. Kita dah bagus dan baik, tapi nafsu itu terus mengeluarkan kejahatan kita. Kita dah baik, nampak jahat juga kita. Jangan kata yang jahat. Kita ni dah baik, yang terdidik itu, ni nafsu tetap keluarkan jahat, benda jahat kita. Akhirnya yang baik juga nampak jahat bila nafsu itu beraksi. Jangan kata orang yang memang dah jahat. Orang yang saya kata baik, bagus, tiba-tiba dalam diri dia keluar nafsunya, beraksi dengan aksi tertentu, akhirnya nampak orang ni tak baik. Akhirnya dia terjebak dengan banyak kemungkaran. Yang kemungkaran tadi kalau dinilai dia cuma buat sekali-sekala, tapi dia telah merosakkan orang ni. Baik, kita lihat bila Allah sebut dalam Quran, sebab kita nak kenal diri kita, kita tanya kepada yang menciptakan kita, Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan kamu lebih mengetahui siapa kamu? Allah cipta kita, dia tahu siapa kita. Allah lebih tahu daripada kita tahu tentang diri kita. Biar Allah beritahu siapa kita, supaya kita tahu kenapa kita perlukan guru dan perlu mujahadah. Dua benda. Bila Allah sebut dalam Quran, innal insana la zalumun kafar, dan surah Ibrahim ayat 34. Sesungguhnya manusia itu dia zalim lagi kufur nikmat. Baik, sifat manusia, dia suka buat zalim. Apa itu zalim? Dia suka buat benda yang merugikan diri dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok diri kita, kita banyak suka buat perkara yang merugikan kita. Kita buang masa, rugi tak rugi. Kita buat perkara-perkara yang kita nampak memang rugi. Suka tangguhkan kerja, rugi. Tangguhkan taubat, rugi. Walau tengok orang mati setiap hari, tangguh lagi taubat. Sebab kita zalim. Zalim kita pada diri sendiri. Di samping kita cenderung zalim pada orang lain, suka ambil orang lain. Kita ni cenderung untuk mengambil hak orang lain. Kok mana pun kita cuba ambil hak orang lain dengan pelbagai cara. Ini sifat kita, Allah perkenalkan. Kafar. Apa itu kafar? Payahnya nak bersyukur. Tuan-tuan, nikmat dah dapat segantang, nikmat dapat seguni, hilangnya cuma secupak. Dia meraung macam hilang semuanya. Nikmat punya banyak Allah bagi, berguni-guni, bertantan nikmat, tapi hilang secupak, dia jadi gila. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada 1 lori beras, hilang secupak, tuan-tuan nak gila ke? Secupak je hilang. Bukan kata secupak, kalau orang tu normal 20 guni hilang pun dia tak kisah, dia ada betan beras ni. Tapi ada perangai kita, tuan-tuan tengok dalam tubuh badan kita, banyak nikmat Allah bagi, kena sikit je, sikit je. Kena tipu 5 sen je, mengamuk dah dia. 5 sen kena tipu. Aku tak boleh terima keturunan aku, mana kena tipu 5 sen. Dia tak boleh nak halal je lah 5 sen, sangat 5 sen. Tapi ini perangai kita, ini perangai saya, dan ini perangai tuan-tuan.
kafar itu, yakni payahnya kita nak syukur nikmat yang ada, tetapi kita lebih bising dengan nikmat yang hilang. Kata kafar, dia tidak mensyukuri nikmat, tak syukur. Satu hari kita lalui hidup ini, banyak nikmat Allah bagi, tapi adalah kurang sikit kita tak boleh terima. Kita rasa macam kita hilang semuanya. Kita rasa hilang semuanya. Kadang-kadang hilang sikit lah duit, rasa macam semua duit kita hilang. Walau kalau kita ubah duit yang hilang tadi menjadi pahala, saya sedekahkan. Duit yang hilang saya sedekahkan. Siapa pun jumpa, saya sedekahkan. Siapa pun yang ambil, saya sedekahkan. Kita tenang. Kita tenang. Tak perlu kita fikir. Saya tengah fikir setahun dah fikir, Ustaz, kenapa duit RM10 tak mana, Ustaz? Setahun fikir. Saya rasa masa terceceh kat kuliah, Ustaz. Masa saya tidur kuliah, Ustaz, tu rasa ceceh duit. Tu duk teringat RM10 tu. Di mari tak laki dia ingat RM10 dia tu. Lama dia boleh ingat. Kenapa? Sifat kufur kita. Bila nikmat tu hilang, kita cepat je ingat. Nikmat datang, buat dek je, buat lupa. Ni bergantang datang. Sehingga ada seorang Allah, dia hilang duit RM1,000. RM1,000 hilang duit dia. Dia pun sedih. Dia hilang RM1,000. Ada sahabat dia kata, tak apa, kenapa, apa masalah awak? Saya hilang RM1,000. Tak apa, saya bagi awak RM1,000. Saya gantikan, saya bagi. Dia pun tetap sedih. Kenapa sedih? Dia kata kalau jumpa tu jadi RM2,000. Dia boleh fikir macam tu lagi. Kita kan kadang-kadang bila kawan-kawan cerita dia ni hilang duit dan sebagainya, kita tolong ganti. Sebab apa? Tak nak bagi dia sedih. Anak-anak hilang duit. Berapa bang hilang duit? RM50. Tak apa, abang kasih RM100. Nak suruh dia gembira. Dia tetap sedih. Kenapa? Kalau jumpa RM50 bawa jadi RM150. Dah. Artinya itu sifat kita, tuan-tuan. Sifat kafar tadi ada. Sebab salah sebab itu kalau kita bujang, kita tak bersyukur. Lepas kahwin tak bersyukur juga. Pada anak tak bersyukur juga. Dulu masa bujang, kalau kahwin sah, insya-Allah ke masjid saya sah, dah ada nikmat. Lepas kahwin pun sama pula. Kalau saya ada anak, pada anak nak cucu. Begitu kita masih menunggu nikmat yang kita tak dapat dengan sifat kufur kita. Sepatutnya kalau kita nak tunggu nikmat yang kita harap, tunggu dengan taat kita pada Allah. Tunggu dengan taat kita pada Allah. Tu sibukkan dengan ketaatan pada Allah. Dan yang kedua Allah sebut dalam ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 54. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu mereka suka berdebat, suka berbalau. Tentang perangai kita suka berbalau. Mengambil sikap diam ketika berbalau suatu benda yang sukar. Mengambil sikap mengalah ketika berbalau satu benda yang sukar. Tak payah orang lain gaduh bini kita je. Oh payah. Isteri nak menang. Akhirnya orang kata, Ustaz, kita kalau dengan perempuan ni asyik dia je lah menang. Kadang-kadang ayat mati ni suami isteri kata, tak apalah, awak menang. Belum cakap dah menang ke? Dah menang. Kira menang terus. Menang tak bertanding. Kita manusia, antara benda yang kita nak kawal diri kita ialah kita suka berbantah. Dalam hadis bila Nabi SAW menyatakan, aku penjamin, aku jamin, ana za'im, aku jamin seorang yang bila dia meninggalkan perbalahan, walau dia betul, dengan istana di tepi syurga, di pinggiran syurga, ana za'im bi jannatin fi rabadil jannah, bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ana za'im. Kata Nabi SAW, aku jamin, aku garantor bahawa orang ni kalau dia sanggup tinggalkan perbalahan walau dia betul dengan istana dalam syurga, aku jamin, aku bagi. Tuan-tuan, kita jangan kita bantah besar-besar lah. Tuan-tuan, saya cakap kita berbantah dengan isteri kita, suami kita. Kita tetap nak menang. Ni kunci kereta tak mana? Misalnya kunci kereta tak sini. Kalau tak sini takkan lah hilang. Mesti letak kat lain. Dang. Padahal jatuh bawah meja je. Gaduh. Yang ni kata awak ni ada ambil, awak usik, bla. Lama. Kisahnya apa? Kunci kereta. Itu belum cerita rumput panjang. Bergaduh. Semua benda jadi kita ada sifat mirak. Bila kita nak berdebat. Nabi SAW kata, kalaupun kamu betul, kamu tinggalkan pembalahan, aku jamin syurga.
Walaupun kita betul. Saya betul, saya kena cakap lah. Tak, walaupun awak betul. Sebab tuan-tuan, setiap kali kita cuba untuk berdebat dengan orang, dia tidak akan menghasilkan ilmu yang baik. Sebab orang di depan kita tak nak terima kebenaran. Sebab orang depan kita cuma nak cakap apa yang dia nak cakap. Dan kita pula sama, kita pun nak cakap apa yang kita nak cakap. Tak ada seorang pun yang nak cari kebenaran di situ. Semuanya, kalau bahasa orang kita, tegakkan benar bahasa. Semuanya macam tu sifat dia. Sebab itu diam ketika berdebat ini satu benda yang luar biasa. Ini mujahadah. Bayangkan tuan-tuan, bila kita rasa poin tu kita ada. Dengan isteri kita ni, poin ada ni. Kalau bagi checkmate misalnya, tak apalah, tak payah. Gaduh-gaduh buat apa? Misalnya, kita dijamin syurga. Dan rumah tangga pun aman. Tapi kalau orang rumah tangga, isteri asyik nak berdebat, duk susung hujah pertama, hujah kedua. Suami pun sama. Sama-sama kerjanya pendebat dulu. Setiap benda debat. Setiap benda debat. Tak pernah jumpa satu perkataan tafahum. Sama-sama faham. Tentang kita hidup ni yang menjadikan kita hebat, bagus, bahagia. Jadi setiap orang boleh menerima, setiap orang boleh bertolak langsung, bertoleransi. Kita pun okey. Tuan-tuan boleh terima kelemahan isteri, isteri boleh terima kelemahan suami dengan baik. Okey, masalah. Jangan didebat, jangan disebut kelemahannya, tapi disebut tentang kebaikannya. Tapi kita terus nak debatkan kekurangan sehingga kebaikan terhijab. Akhirnya tuan-tuan, kita tengok suami isteri yang bercerai, bukan kedua-dua itu tak baik, kedua itu baik, tapi mereka gagal untuk memahami kebaikan yang mereka ada, kerana mereka suka menyebut kekurangan. Akhirnya kekurangan itu menjadi suatu kanser dalam hubungan rumah tangga. Yang lain semua sihat, yang tu je daging busuk yang perlu dibuang. Tapi mereka tidak berikhtiar ke arah tu. Akhirnya berkesudahan dengan keadaan yang tidak diinginkan oleh sesiapa pun dalam pasangan hidup ini. Kan itu setiap dalam perbalangan rumah tangga mesti ada seorang yang lebih cerdik. Jangan sama-sama bodoh. Seorang mesti lebih cerdik. Seorang mesti lebih melihat masalah lebih besar. Khususnya suami. Suami perlu melihat masalah lebih besar. Dia tak boleh ikutkan kemarahan dia. Dia tak boleh ikutkan keegoan sebagai suami. Saya senang saja, apa-apa saya cerai je. Dan isteri juga begitu. Kalau dia boleh mengambil kedudukan untuk menjadi pendamai rumah tangga, lakukan. Dia tak boleh kata asyik gaduh, ceraikan saya, lepaskan saya, hantar mak saya. Ya, walaupun mak awak dah tak ada, tak boleh hantar mak. Mak rumah tu pun dah jual. Nak hantar mana pula ni? Hantarlah saya rumah orang tua pun tak apa. Rumah orang tua pun dah tutup. Nak hantar mana ni? Nak digaduh. Bila gaduh nak keluar rumah. Gaduh nak lari rumah. Tentang buang benda-benda yang merugikan kita bila berbalah. Ini yang kita sebut sebagai sifat kita ini aktsara syai'in jadala. Suka bantah-membantah. Berkait dengan ayat ini, ada satu kisah. Bila Nabi SAW bangunkan Sayyidina Ali untuk lakukan qiyamul lail. Rasulullah SAW suka bangunkan anak menantunya. Bukan bangunkan sembahyang subuh tu, itu dah biasa. Qiyamul lail sekali. Rasulullah berkata, "Ya Fatimah qumi, fa inna abaki la tughni anki syai'a." Hei Fatimah, bangunlah qiyam. Ayah kamu tak boleh tolong kamu akhirat kelak. Rasulullah berkata pada Fatimah. Dan Nabi SAW panggil Ali. Ali bangun. Qiyam. Lalu Ali kata, kalau Allah menginginkan diri ini bangun, maka dia akan bangun. Kalau Rasulullah baca ini, manusia ni suka sangat menjawab. Boleh jawab-jawab. Membantah. Ketika ada perangai kan, dia suka menjawab. Jawab. Pada nasihat tu dah bagus. Terima tak? Jawab juga. Yang nasihat tu juga orang bagus. Menjawab juga. Rasulullah nasihat. Rasulullah ni nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Yang dinasihat tu Rasulullah penasihat yang baik. Dan yang dinasihatkan itu juga benda baik. Tapi Ali radhiyallahu ta'ala berkata, kalau Allah menginginkan diri ini bangun, maka dia akan bangun. Lalu kata Rasulullah, manusia memang suka menjawab dan membantah. Kalau dia berusaha untuk bangun, itu lebih baik. Kita kadang-kadang kita nasihat kawan-kawan kita, awak ni kenalah usaha keras sikit untuk kita begini. Saya ni sebenarnya gini, ada berbagai alasan. Tak, dengar saya nak cakap apa. Dengar saya punya nasihat. Awak jangan menjawab. Awak jawab, awak beralasan lain, awak takkan berjaya. Ni saya bagi nasihat, dengar. Tapi kita kan macam nak, kononnya macam nasihat tu tak. Saya dah buat, dah tak jadi. Ini sifat dipanggil menjawab. Atau disebut sebagai jadal. Orang baik,
Tuan-tuan, orang baik dan nasihat baik, bergabung dua benda. Orang tu baik, nasihat dia baik. Bila cakap, kita kata insya-Allah. Boleh jawab, saya rasa nak jawab ni, tak, kata je insya-Allah. Mak kita nasihat, bla bla bla, sebut je insya-Allah, saya buat. Dia kata, mak, kita ni mak sebenarnya bukan ni ayat-ayat pusing sana. Mak kita kata buat je, bukan tak nak buat mak, tapi dia main buat tapi pula. Dan bila mak cakap insya-Allah mak, insya-Allah buat. Sama juga bila orang-orang baik cakap, tak pusing-pusing nak beri alasan tu alasan ni, insya-Allah ni awak lama tak pergi kuliah, saya bukan tak nak pergi, tapi ni apa ni nak cerita. Tak, insya-Allah saya pergi. Senang je kita, insya-Allah sampai. Ini duk beri alasan, nak suruh ustaz dia terima alasan dia. Orang tak akan terima alasan untuk tidak mau buat baik. Tetapi orang bila dia sampai satu tahap, dia tak akan terima alasan. Dan bila dia tahu orang tu sudah sampai satu tahap, bukan cerita kamu beri alasan, bukan. Tapi cerita kamu bagaimana mengatasi alasan kamu. Kenapa lambat bos? Saya jalan jeng lah bos. Tak, awak kerja saya berapa tahun? 20 tahun. Awak cerita jalan jeng, awak dah kenalkan jalan tu? Awak dah kenal jalan tu? Takkan awak nak sebut alasan jeng sedangkan awak tahu cara dia. Awak keluar kerja pukul berapa? 7.59 bos. Memanglah jeng. Tapi bila seorang tu dia tahu ni jalan jam, dia dah tahu macam mana timing yang betul, dia tak jam. Bila orang cerita jam pada kita dan alasan tu ialah alasan yang betul, kita tahu dia tidak ada timing yang betul. Sebab seorang ada timing yang betul, insya-Allah dia tak akan kena. Kalaupun kena, mungkin sekali dan 1000 kali. Kerana timing menunjukkan ke cara dia mengatasi alasan dia. Tuan-tuan dah duduk Kuala Lumpur, dah tahu timing mana jam, masa mana tak jam. Ni kawan-kawan kita pergi Singapura, dia tahu bila jam, bila tak jam. Maka sebab itu orang-orang yang saya katakan bagus, baik, dia bukanlah orang yang memberi alasan di hadapan orang yang inginkan kebaikan pada dia. Kita ada orang-orang yang inginkan kebaikan pada kita. Siapa? Mak ayah kita, lagi guru kita. Maka jangan kita beri alasan di hadapan mereka. Bukan katakan doakan, semoga saya dapat mengatasi alasan ini, doakan saya. Sebab kalau tuan-tuan beri alasan, dia mula nampak kita ni orang yang lemah. Tapi kalau kita kata doakan, maka dia akan doakan supaya insya-Allah saya istiqamah, saya boleh itu dan ini, insya-Allah kita akan dapat doa dia. Jadi menjawab bukan satu solusi bagi orang yang nak cari kejayaan. Tapi kerja kita ialah bila orang baik dengan nasihat yang baik, iakan dia dan minta kepadanya doa dia. Mak kita suruh ni, kita rasa macam boleh beri alasan ni. Daripada tuan-tuan beri alasan pada mak, baik tuan-tuan minta mak doakan. Mak doakan biar saya boleh buat. Ayah doakan biar saya boleh buat. Kerana setiap kali kita beri alasan, kita sebenarnya sedang mewujudkan jarak antara kita dengan dia. Kita makin jauh-jauh. Akhirnya tak nak beri alasan. Aku kalau beri nasihat, dia mesti ada jawapan dia. Kita dah tak nak bagi dah. Kita pun dah tak nak tanya dah dia. Sebab dia pasti akan beri jawapan yang menunjukkan kelemahan dia. Sebab itu perlu, ini sebahagian daripada 2 ayat, daripada puluhan ayat dalam Al-Quran, bila Allah cerita watak manusia. Kerana mengenali watak kita, penting untuk kita tahu 2 perkara ini. Pertama, kenapa kita perlukan guru. Yang kedua, kenapa kita perlu mujahadah. Kerana perangai yang ada dalam kita, saya katakan, kejahatan yang ada pada kita, sesuatu yang kita tak boleh jangka. Ia terus berkembang. Dia terus akan membesar. Kita boleh tundukkannya dengan 2 cara. Pertama dengan cara guru, dengan berguru. Orang yang bimbing kita, coaching kita. Yang kedua ialah dengan cara mujahadah. Kita mesti buat sesuatu untuk buang segala benda. Kalaupun kita tak boleh buang benda ni, kita dapat mengawalnya. Saya tak boleh buang benda ni, tak, kita boleh kawal. Sifat malas ni tetap ada pada saya, tapi kita kawal. Pada waktu tertentu, jangan malas itu mengatasi maslahatnya. Pada waktu tak apa, malas tu tak banyak beri mudarat, okeylah. Tapi tidak semua keadaan. Di sini kenapa kita perlu kenal diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.